Pengumuman pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 bukan sekadar menamatkan kemelut pembentukan Kerajaan Persekutuan, malah menoktahkan penantian selama 24 tahun pengerusi Pakatan Harapan PH itu untuk bergelar sebagai Perdana Menteri Malaysia. Bukan sekali dua, anak kelahiran kampung Ceruk Tok Kun di Bukit Mertajam, Pulau Pinang itu terlepas peluang untuk menduduki jawatan nombor 1 negara itu, baik ketika masih bersama UMNO ataupun selepas menerajui PKR dan Pakatan Harapan PH. Namun, apa yang pasti, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah melalui kenyataan media selepas perbincangan khas bersama Raja-Raja Melayu di Istana Negara berkenan melantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia untuk kali yang ke-10. Anwar Ibrahim yang dilahirkan pada tanggal 10 Ogos tahun 1947 bukanlah nama asing dalam sejarah politik negara. Malah, rekod beliau turut diketahui ramai sehingga keluar negara dan di peringkat antarabangsa. Berkongsi hidup dengan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, mereka dikurniakan 6 anak termasuk Nurul Izzah yang turut terjun ke kancah politik tak kala bapanya berdepan tuduhan salah guna kuasa dan tuduhan liwat pada tahun 1998. Bagi yang lahir sebelum tahun 1980-an, Anwar yang kini berusia 75 tahun pastinya pernah dikenali sebagai bintang ataupun rising star dalam UMNO sehinggalah dipalik kontroversi ketika namanya disebut-sebut bakal menjadi pengganti kepada Tun Mahathir yang juga mentor politiknya ketika menjadi Perdana Menteri yang keempat dahulu. Berpendidikan awal di Bukit Mertajam Boys School, Anwar Ibrahim pernah belajar di Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK selaku antara sekolah menengah yang terkemuka negara antara tahun 1960 hingga 1966. Beliau kemudian diterima masuk ke Universiti Malaya untuk mengikuti pengajian Melayu dengan pengkhususan sastra pada tahun 1967. Kerjaya politik Anwar Ibrahim boleh dikatakan bermula sejak zaman universitinya apabila menjadi Presiden Kesatuan Pelajar Islam Malaysia antara tahun 1968 hingga 1971. Malah Anwar Ibrahim dipilih Setiausaha Agong Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM pada 1971 sebelum menjadi Presiden kedua pertubuhan itu pada tahun 1974. Pada tahun sama, ketika memprotes kemiskinan dalam kalangan masyarakat di Baling, Kedah, Anwar pertama kali ditahan tanpa bicara selama 20 bulan di Pusat Tahanan Kemunting kerana melanggar peruntukan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Sebagai pemimpin pelajar, Anwar juga pernah menjadi Presiden Majlis Belia Malaysia MBM. Dari segi politik, Anwar pada tahun 1981 menyertai UMNO dan kerjaya politiknya terus memecut apabila menyertai Kabinet Tun Mahathir sebagai Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada tahun 1983. Setahun kemudian, Anwar bertukar portfolio menjadi Menteri Pertanian sebelum diberi tanggungjawab sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1986. Kira-kira sedekat Anwar dalam Kabinet Tun Mahathir, nama beliau disebut-sebut bakal menjadi pengganti Perdana Menteri. Tidak salah andainya, ada membuat andaian bahawa Anwar sudah pun dilatih untuk mentadbir negara apabila Tun Mahathir melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri kelak.
Ia diperkukuhkan lagi apabila Anwar dipilih memenangi jawatan Timbalan Presiden UMNO mengalahkan Tun Abdul Ghaffar Baber melalui pemilihan UMNO pada tahun 1993. Kekalahan Abdul Ghaffar itu juga menyaksikan rombakan kabinet dengan Anwar Ibrahim diangkat menjadi Timbalan Perdana Menteri. Pada masa itu, Anwar Ibrahim sudah menjadi Menteri Kewangan dan beliau memegang jawatan kedua tertinggi negara sehingga pemecatannya pada tahun 1998 susulan dakwaan rasuah dan menghalang siasatan terhadap tuduhan meliwat. Pemecatan Anwar Ibrahim tak kala beliau dilihat hampir menjadi Perdana Menteri mencetuskan gerakan reformasi apabila ramai melihat beliau telah dianiaya oleh Tun Mahathir. Apabila Anwar Ibrahim dihukum penjara selama 6 tahun pada 1999 selain hukuman penjara selama 9 tahun lagi bagi kesalahan seks luar tabi'i iaitu liwat, lahirlah Parti Keadilan Nasional, kemudian bertukar nama kepada Parti Keadilan Rakyat (PKR) selepas penggabungannya dengan Parti Rakyat Malaysia pada tahun 2003. Walau bagaimanapun, setahun kemudian Mahkamah Persekutuan Malaysia menggugurkan sabitan kesalahan liwat terhadap Anwar, membebaskan beliau daripada hukuman penjara yang dijalaninya ketika itu. Selepas pembebasannya, Anwar Ibrahim berusaha membersihkan nama baiknya termasuk mencabar keputusan Tun Mahathir yang telah memecatnya daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri. Namun, Mahkamah Persekutuan pada tahun 2010 mendapati ia adalah sah dan berlandaskan perlembagaan negara. Berikutan itu, Anwar Ibrahim perlu menunggu selama 5 tahun selepas menjalani hukuman penjara disebabkan sabitan terhadap kesalahan rasuah sebelum boleh bertanding dalam mana-mana pilihan raya sama ada untuk kerusi parlimen maupun Dewan Undangan Negeri. Beliau tidak dapat terus kembali ke arena politik negara sebagai sebahagian daripada wakil rakyat yang dipilih melalui proses pilihan raya di Malaysia. Sepanjang menunggu tempoh larangan bertanding itu tamat pada 14 April tahun 2008, Anwar Ibrahim telah mengajar dan dipanggil sebagai pensyarah jemputan di beberapa universiti pengajian tinggi terkemuka dunia termasuk di Oxford, United Kingdom dan di Johns Hopkins University di Washington, Amerika Syarikat. Anwar Ibrahim pernah dinamakan antara 100 individu yang paling penting di dunia oleh majalah Times pada tahun 2008. Pada tahun 2006, Anwar mengumumkan yang beliau berhasrat bertanding pada PRU12 pada tahun 2008 iaitu selepas larangan terhadapnya berakhir. Namun, hasratnya itu tidak kesampaian apabila Parlimen dibubarkan lebih awal dan PRU12 diadakan pada tanggal 8 Mac 2008. Namun, buat pertama kalinya, parti pimpinan Anwar itu yang bergabung di bawah Pakatan Rakyat berjaya menawan 3 negeri termasuk Selangor dengan DAP menang besar dan membentuk kerajaan di Pulau Pinang. Berikutan itu, Anwar tidak dapat bertanding apabila tampuk pentadbiran Selangor diterajui Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Beliau pun dilantik menjadi penasihat ekonomi bagi negeri Selangor. Seperti yang telah dijanjikan oleh Datuk Seri Wan Azizah pada PRU12 diadakan lebih awal daripada tarikh larangan bertanding terhadap suaminya berakhir, beliau yang ketika itu Ahli Parlimen Permatang Pauh mengosongkan kerusi berkenaan bagi memberi laluan kepada Anwar untuk bertanding sekaligus kembali ke Parlimen Malaysia. Pada 26 Ogos tahun 2008, Anwar Ibrahim kembali ke Parlimen selepas memenangi kerusi Permatang Pauh dan dipilih menjadi Ketua Pembangkang di Parlimen. Namun, beliau sekali lagi terpalit dakwaan liwat, kali ini membabitkan pembantunya, Muhammad Saiful Bukhari. Namun, tuduhan itu dibatalkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada tahun 2012 kerana hakim memutuskan di acid di Kreno Borobelensel
Maafkan saya kerana telah tersasul menggunakan bahasa Wakanda. Kita kembali kepada bahasa rasmi. Itu bermaksud DNA. Dalam kes itu diragui kesahihannya. Keputusan tersebut bagaimanapun telah dirayu oleh pihak pendakwaan dan pada 7 Mac tahun 2014 dengan Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan Anwar Ibrahim dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun kerana bersalah meliwat Muhammad Saiful Bukhari. Beliau bagaimanapun mendapat penangguhan kes sementara menunggu proses rayuan selesai. Sabitan dan hukuman itu telah mengakibatkan Anwar Ibrahim tidak dapat mengemukakan borang penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dun Kajang pada 10 Mac tahun yang sama. Beliau kemudiannya dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun di penjara Sungai Buloh pada 2015. Manakala apabila PRU 14 diadakan pada Mei 2018, Pakatan Harapan telah memperolehi kemenangan besar yang menyaksikan pertukaran pentadbiran negara daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan dengan Tun Mahathir dipilih sebagai Perdana Menteri yang baru. Seperti yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak, kedudukan Tun Mahathir itu bersifat sementara sehingga pengampunan terhadap Anwar Ibrahim selesai dan beliau dibebaskan dari penjara kelak. Pada 16 Mei tahun 2018, Anwar Ibrahim telah memperoleh pengampunan diraja daripada Yang di-Pertuan Agong ketika itu, Sultan Muhammad V. Bagi membolehkan beliau menjadi Perdana Menteri, Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Daniel Balagopal Abdullah melepaskan kerusi berkenaan memberi laluan kepada Anwar Ibrahim untuk bertanding pada 13 Oktober tahun 2018 sebelum menang dengan majoriti besar 23,560 undi. Namun begitu, beliau tidak segera menjadi Perdana Menteri selepas itu. Pada bulan Februari tahun 2020, hasrat melihat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-8 terkubur selepas Bersatu bersama-sama sekumpulan ahli parlimen PKR bertindak keluar parti yang menyebabkan Tun Mahathir melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri dan Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik menerajui negara selepas itu. Anwar Ibrahim kembali bertanding dalam PRU 15 di Tambun melawan penyandang kerusi tersebut, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, sebelum beliau disahkan menang dengan majoriti undi 3,736. Pada tanggal 24 November tahun 2022 bertempat di Istana Negara, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengangkat sumpah rasmi sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 di hadapan Di-Pertuan Agong. Maka pada akhirnya, perjalanan panjang beliau selama 24 tahun akhirnya telah sampai ke destinasi yang dituju selama ini, iaitu Putrajaya.